perbuatan ini, apa tu'minu Allah Subhanahu wa ta'ala mencela Bani Israel itu merasa hairan di atas perbuatan mereka. Macam mana mereka boleh bersikap begitu? Kerana apabila mereka itu betul-betul beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman dengan Rasul yang diutuskan kepada mereka, maka muqtadayatul iman, tuntutan iman yang benar, ialah mereka itu mestilah mencintai agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai perintah-perintah Allah, dan mencintai dan mengagungkan peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu muqtadayatul iman. Hati yang bersih, hati yang sejahtera, ialah hati yang tidak dimasuki oleh perasaan benci kepada mana-mana perintah dan suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang seperti ini menjadi tanggungan dan tempat suburnya iman yang benar, sempul iman. Tetapi oleh kerana hati Bani Israel ini berpenyakit, maka sikap mereka dalam beriman itu adalah sikap yang tidak benar, berpura-pura dusta, yang digambarkan di dalam cara mereka beramal. Sebahagian daripada perintah Allah mereka ikut, sebahagian dari mereka tolak dan mereka cabul dan mereka langgar. Ini semua adalah ingatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak mengikuti perangai yang dilakukan oleh Bani Israel ini. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memperingatkan bahawa semua kisah-kisah mengenai Bani Israel itu ditujukan bukan sahaja kepada Bani Israel, tetapi kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Jarir radhiyallahu anhu dan yang lain-lain daripada kalangan mufassirin berkata bahawa balagani anna Umar bin Khattab, sampai kepada aku perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, inna Bani Israel qad madaw, sesungguhnya Bani Israel telah pun berlalu, yaitu yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat. Wa antum ya umat Muhammad, kamu wahai umat Muhammad, tu'nawna bihadha wa bima yajri majrahu, adalah orang yang dimaksudkan dengan peringatan Allah mengenai kisah Bani Israel, dan dengan apa sahaja daripada perangai-perangai buruk Bani Israel itu. Yuhadhiruhum min an yaf'alu kama fa'ala Bani Israel. Allah Ta'ala memberi amaran daripada umat Islam terikut-ikut dengan apa yang diperbuat oleh Bani Israel. Oleh itu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini mengingatkan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar jangan mengikuti langkah-langkah yang dilalui oleh Bani Israel dalam tadayun, dalam sifat beragama mereka. Pada bulan yang lepas, Anda telah menjelaskan bahawa inilah yang merupakan masalah besar yang dihadapi oleh dunia Islam pada hari ini, yang berdepan dengan tamadun barat yang begitu kuat pengaruhnya kepada sebahagian umat Islam, sehingga lahir di kalangan sebahagian umat Islam yang di dalam sikap beragamanya mengambil contoh Bani Israel, sehingga mereka itu hanya bersedia untuk menerima sebahagian sahaja daripada ajaran Al-Quran, manakala sebahagian yang lain mereka menolaknya secara terus terang. Dan keadaan ini berlaku bukan sahaja
di peringkat pemimpin-pemimpin, bahkan di peringkat masyarakat, NGO dan sebagainya. Kita tengok bagaimana beberapa NGO yang diketuai oleh Sisters in Islam baru-baru ini menyediakan memorandum untuk dihantar kepada kerajaan supaya membatalkan hukuman sebat syar'i yang menjadi salah satu daripada hukuman yang terkandung di dalam undang-undang syariat yang berjalan di dalam mahkamah syariah, sekalipun tidak dalam bentuknya yang sempurna, tetapi mengiktiraf hukuman sebat syar'i itu. Secara asasnya diiktiraf, walaupun bilangannya itu tidak diikuti sepenuhnya. Oleh itu sebab syar'inya ialah 6 sebatan. NGO seperti Sisters Islam dan beberapa pertubuhan hantar memorandum supaya dibatalkan hukuman. Ini adalah merupakan satu contoh penyakit yang melanda sebahagian umat Islam di dalam beragama, di mana di dalam persoalan bulan puasa tak ada timbul pun mereka mempersoalkan ibadat puasa. Tak ada. Baik Sisters Islam, NGO lain, sebuah pun tidak menimbulkan mengenai kewajaran berpuasa di bulan Ramadan. Walhal kalau nak dikirakan mengikut nafsu, boleh ditimbulkan ini mengganggu kapasiti bekerja di kilang dan di pejabat. Kerana bila tak makan, badan letih, badan lemah. Ini bagi orang yang mengikut nafsu dalam bab itu, dia boleh mengeluarkan berbagai-bagai alasan. Tetapi dalam hal ini dia tidak mengikut nafsu. Dalam hal ini dia mengikut kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun letih, walaupun tak larat, Tuhan kata dah puasa ni wajib, maka kita jangan berhentikan. Tiba-tiba dalam soal yang melibatkan sebat syar'i, yang disebut nasnya juga di dalam Al-Quran dengan jelas, di dalam nas hadis Nabi SAW yang sahih dengan jelas, mereka mengambil sikap yang sama sekali berbeza, yaitu sikap menentang, bahkan memerangi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha keras untuk memastikan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala itu dan perintah Tuhan di dalam bab itu dihapuskan. Ini adalah merupakan perangai yang pertama kali ini dilakukan oleh Bani Israel, seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada terjerumus di dalam sikap beragama sedemikian, kerana sikap beragama sedemikian adalah sangat menyalahi dan bercanggah dengan akidah Islam yang lurus, dan sangat bercanggah dia dengan sifat seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sudut pemimpin-pemimpin telah disebutkan pada bulan yang lepas, yaitu lahirnya pemimpin-pemimpin di kalangan orang-orang yang beragama Islam yang mengambil pendirian menerima perlembagaan yang disusun oleh Barat, di mana dalam perlembagaan itu didapati percanggahan yang jelas dengan Al-Quran dan Sunnah, lantaran ianya menafikan sebahagian daripada hukum dan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menganggap bahawa perlembagaan itu lebih tinggi daripada Al-Quran dan Sunnah, sehingga ianya menjadi panduan dan dasar di dalam mentadbir negara-negara moden umat Islam di zaman ini. Dan ini adalah merupakan satu bentuk penyelewengan dan juga sifat-sifat buruk yang dilakukan oleh Bani Israel, seperti yang disebut di dalam ayat ini juga. Hal ini menyebabkan umat Islam berada dalam keadaan yang dilema, sama